Rasulullah SAW juga mengancam orang-orang yang hanya mampu memberi nasihat tetapi tidak mengamalkan. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengancam orang-orang yang hanya mampu memberi nasihat tetapi tidak mengamalkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'maru bil alimi ilan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha finnar kama yadurul himaru birraha fajtami'u ahlun nari fayaqulun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma balul ab'adi qad adana ala ma bina fayaqulu illa al-ab'ada kana ya'muru bil khairi wa la ya'tihi wa yanha 'anil syarri wa ya'tihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'maru bil 'alimi ilan nar. Diperintahkan orang alim ke dalam neraka. Fatandaliqu aqtabu batnihi, maka terburai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka terburai
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perutnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka terburai keluar usus perutnya. Fayaduru biha, maka berpusinglah ia, orang alim, dengan usus perutnya yang terburai itu, finnar, di dalam api neraka. Kama yadurul himaru birraha, seperti mana berpusing himar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di penggilingan. Fajtami'u ahlun nar, maka berhimpun ahli neraka. Fayaqulun, maka mereka berkata, ma balul ab'adi, apa kena dengan orang itu? Qad adana ala ma bina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ma balul ab'adi qad adana ala ma bina. Ada apa dengan orang jahat itu? Ia telah menambah, memberi penderitaan kepada kami. Fayaqulu, maka malaikat berkata, innal ab'ada, orang yang jahat itu, kana ya'muru bil khairi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adalah ia menyuruh kepada perkara yang baik, wala ya'tihi, tapi ia sendiri tidak melakukan, wa yanha 'anil syarri, dan ia mencegah daripada kejahatan, wa ya'tihi, sedangkan dia pun melakukan kejahatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang kita baca ni, Nabi SAW membuat satu ancaman kepada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Di sana ada hadis yang dipanggil hadis targhib, dan di sana ada hadis yang disebut dengan hadis tarhib. Targhib mana hadis yang memberi ataupun hadis yang menggemarkan kita. Tarhib hadis yang mempertakutkan kita. Hadis targhib, kalau kita dengar, kita akan rasa begitu berbunga-bunga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, betapa mudahnya masuk ke dalam syurga. Sementara di sana ada hadis yang disebut dengan hadis tarhib. Hadis tarhib, kalau kita dengar, kita rasa macam kita tak ada peluang lagi untuk masuk dalam syurga. Betapa hadis-hadis itu memberi kita rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan siksaannya, sehingga kita rasa seperti kita tak ada peluang untuk masuk ke syurga. Maka di sini hadis yang datang ialah berkenaan dengan tarhib, hadis yang memberi kita takut. Nabi cerita orang yang berilmu, yu'maru bil alimi, dia perintahkan orang yang berilmu masuk neraka. Bila seorang yang berilmu itu masuk neraka, maka bila dia masuk dalam neraka, terburai keluar usus perut dia, dan dia ni berpusing di dalam neraka tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berpusing dalam neraka di atas sebab sakit yang teramat, seperti mana himar yang berputar di penggilingan. Orang Arab bila mereka nak memberi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad saliran kepada tanam-tanaman, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka menggunakan himar ataupun menggunakan kaldai. Jadi penggilingan tu duduk tengah.
kaltek ni pusing. Jadi bila kaltek tu pusing, jadi alat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi air yang naik daripada telaga tu akan masuk ke dalam saliran. Saliran tu lah yang pergi kepada parit yang memasukkan air ke dalam tanam-tanaman. Jadi menggunakan himar. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah seorang alim yang masuk dalam neraka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sakitnya ketika mana terburai keluar usus-ususnya. Usus-usus ni terburai keluar daripada dubur. Jadi sakitnya itu sampai dia berpusing tu, seperti himar berpusing di penggilingan. Ketika itu ahli neraka berhimpun, tengok sisaan yang berat yang diterima oleh orang ni. Jadi kata ahli neraka, awak teruk sangat ni. Kami tengok dia apa bernambah penderitaan kami. Kami ni teruk dah disiksa ataupun terkena siksaan. Tapi kami tengok dia kena siksa, kami rasa kami pun teruk melihat siksaan yang dia terima. Jadi kata ahli neraka, ni siapa? Kata malaikat, inilah orangnya yang dia suruh orang buat baik, dia pun tak buat baik. Dia larang orang buat jahat, dia pun buat jahat. Na'udzubillah min zalik. Ini peringatan kepada kita semua untuk kita berhati-hati terhadap mengamalkan ilmu pengetahuan. Kerana ilmu bila mana kita ada, kita kena amalkan. Kalau tidak, risikonya inilah yang bakal kita terima. Mungkin ada orang kata, kalau macam tu baik tu sapi mengaji, susah dia kuliah. Dahsyatnya sisaan orang yang ada ilmu sampai sekarang ni, kalau dia tak amalkan, dia akan disiksa sebegitu rupa. Kalau macam tu, baik kita tak suruh orang, baik kita tak larang orang buat jahat. Kalau kita suruh orang buat jahat, kita buat jahat, kita pun kena macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau kita tak mengaji, lagi teruk, masuk neraka awal lagi daripada orang lain. Maknanya, kalau kita tak mengaji, kita tak berilmu, orang tu dah degezek dah, neraka dah tempat dia. Na'udzubillah min zalik. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, uritu nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa wal fuqara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, diperlihatkan aku neraka, aku lihat dalam neraka ramai dalamnya orang-orang perempuan dan orang-orang fakir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu Nabi tanya, ketika itu para sahabat tanya, aminal mal ya Rasulullah? Mereka fakir harta ke Rasulullah? Yang kan dalam neraka tu ramai orang-orang fakir, mereka fakir harta ke Rasulullah? Nabi kata, la wa minal ilmi, mereka fakir ilmu pengetahuan. Jadi maknanya kalau kita kekalkan diri di atas kejahilan, risikonya ialah masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita mengaji, kita belajar sebabnya kita nak mengeluarkan diri kita daripada kejahilan. Kepada kita semua termasuk di kalangan orang yang disebut orang yang berilmu pengetahuan. Tetapi berilmu saja tidak cukup. Berilmu mesti mengamalkan ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita bersabda lagi, al-ilmu alladhi ya'lamu wa la ya'malu mithl fatilati tudhi'u lin-nas wa tuhriqu nafsaha. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sebut orang yang alim, yang mengetahui, wa la ya'malu, tetapi tidak mengamalkan. Orang yang alim, yang berilmu, tetapi wala ya'malu, ia tidak mengamalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mislul fatilati, dia seumpama lilin, tudhi'u, yang memberi cahaya, linnas, untuk orang lain, wa tuhriqu nafsaha, tetapi ia membakar dirinya sendiri. Orang yang ada ilmu,
tapi tak mengamalkan ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia seumpama lilin yang membakar diri dia dan dia mencerahkan orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada ilmu tapi tak mengamalkan, dia seumpama orang yang mencerahkan orang lain tetapi membakar dirinya sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Orang yang berilmu ni, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini ialah orang yang tahu tidak tapi tidak mengamalkan sama sekali. Tapi kalau dia tahu, dia amalkan walaupun sekali, dia terlepas daripada ancaman dan risiko ni. Maknanya dalam hidup ni, hak kita tahu kita kena amal paling kurang sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Begitu juga kejahatan. Kejahatan ni kita kena tinggalkan. Kemungkaran, keburukan kita kena tinggalkan. Sewaktu mana kita tinggalkan, tinggalkanlah dengan penyesalan yang teramat. Itulah yang namakan taubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana? Lama lepas tu teringat nak buat balik jahat tu. Bila nak buat balik jahat tu, waktu tu kena bertempur dalam diri. Jangan buat. Kena lawan. Mampu setara mana, setara itulah kena berlawan. Jangan buat. Jangan buat. Tapi mungkin lama-lama, masalah Sayyidina Muhammad, kita yang kata kat diri jangan buat, jangan buat, jangan buat, akhirnya kita tak mampu nak berlawan, buat juga. Jahat tu. Jadi kalau mana kita buat lagi jahat tu, dituntut untuk kita kembali lagi bertaubat. Dan kena menyesali lagi. Kena menyesali lagi terhadap kejahatan yang kita buat. Okey. Lepas tu, kita pun bila dah menyesali, kita kena tinggal. Bila mana kita dah menyesali, kita kena tinggalkan yang kita buat tu. Tapi dah dalam 10 hari, 15 hari, nak buat balik. Bertempur lagi, jangan buat. Tapi tak mampu juga, buat juga. Taubat lagi. Taubat lagi. Taubat ni sampai beribu kali. Tapi kita harap waktu mana kita buat, kita sempat bertaubat. Yang kita minta Allah selamatkan kita, lepas kita buat, kita tak sempat bertaubat. Nauzubillah tadi. Waktu tak sempat bertaubat, kita mati. Nanyalah kita, habislah kita. Kita harap. Lepas kita buat lagi dosa, sempat pula bertaubat. Kita harap lepas kita dosa, kita salah Sayyidina Muhammad, lepas daripada kita berdosa, kita sempat bertaubat. Kita harap kita tak termasuk dia kalangan orang yang lepas buat sebelum bertaubat mati. Tu yang selalu kita baca doa tu, Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa 'inda al-mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannatan wa na'imah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami sebelum mati kami sempat bertaubat. Ketika mati kami mendapat syahadah. Lepas mati kami mendapat nikmat dan syurga. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka begitulah kita harap ketentuan nasib yang Allah tentukan buat kita semua dalam hidup ni. Amin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu lailatan usriya bi birijalin tuqradu bi maqarida min narin faqultu man antum, qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu, aku telah berjalan melalui
Aku telah berjalan pada malam aku diisrakan. Tiba-tiba aku berjumpa dengan beberapa orang lelaki. Tuqradu bimaqarida, yang menggunting mulut mereka dengan guntingan api neraka. Faqultu, maka Nabi SAW berkata, man antum, hampa ni siapa? Kamu ni siapa? Qalu, kata mereka, kunna na'muru bil khairi, kami ialah orang yang menyuruh orang buat baik, wala na'tihi, tapi kami tidak melakukan kebaikan itu, wa nanha 'anil syarri, dan kami melarang orang melakukan kejahatan, wa na'tihi, tapi kami melakukan kejahatan itu. Na'udzubillah min zalim. Jadi inilah dia panggil khutabaul fitnah, orang yang bercakap tapi tidak mengamalkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun bercakap berdegar-degar, macam seolah-olah dia seorang yang sangat baik, tapi dialah orang yang sangat buruk. Cuma orang tak tahu saja keburukan dia. Ini dia panggil khutabaul fitnah. Orang ni orang yang akan menggunting, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mulut mereka dengan gunting api neraka. Na'udzubillah min zalim. Dulu waktu saya belajar, satu guru saya cerita soal Sayyidina Muhammad. Satu orang tu, orang tanya, Tok Guru nak tanya, apa hukum berpuasa Isnin dan Khamis? Soal Sayyidina Muhammad. Kata Tok Guru, aku jawab minggu depan. Jadi dia pun terpinga-pinga. Takkan Tok Guru nak kena ambil masa sampai seminggu nak jawab soalan ada apa hukum berpuasa Isnin dan Khamis? Tak apa, cukup seminggu soalan Sayyidina Muhammad. Tok Guru mengajar. Tok Guru tanya, mana hari itu orang yang tanya bab hukum puasa Isnin Khamis? Saya, Tok Guru. Kata Tok Guru, hukumnya sunat. Puasalah Isnin Khamis, hukumnya sunat. Kata dia, hak tu ya nak tunggu sampai seminggu. Akhir dia jumpa Tok Guru. Tok Guru nak tanya, pasal apa? Tok Guru tak jawab terus, tapi tunggu sampai seminggu pun Tok Guru jawab. Kata Tok Guru, aku nak puasa dulu Isnin Khamis, lepas tu baru aku nak jawab. Faham tak? Mana aku nak amalkan dulu ilmu tu, aku nak jawab tu, barulah aku bagi jawapan. Sebab nak lepaskan daripada mengetahui, tidak mengamalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ancaman di atas khusus ditujukan kepada orang yang mengajak ke jalan Allah demi kepentingan dunia belaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu mereka yang menganjurkan kebaikan sedang mereka sendiri selalu meninggalkannya, melarang kejahatan tapi tidak mampu lepas darinya, kerana tujuan mereka hanya mengejar ketenaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tuan-tuan, jadi ancaman ini ialah orang yang menyuruh orang kepada dunia tapi dia ada kepentingan dunia. Berbeza dengan orang yang menyuruh orang buat baik, dia ada kepentingan akhirat. Contoh, begitu juga orang yang menegah orang buat jahat untuk keselamatan di akhirat. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Melarang orang buat jahat ni wajib. Sekalipun kita sendiri pun masih belum dapat meninggalkan kejahatan tu. Sebab tu Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, faman lam yastati' fa bilisanihi, wa man lam yastati' fa biqalbihi, wa huwa adhaful iman. Nabi kata, siapa-siapa yang melihat kemungkaran, dia hendaklah mengubah dengan tangannya. Kalau dia tak mampu, maka dia kena ubah dengan mulut dia. Kalau dia tak mampu, dia kena ubah dengan hatinya. Mana kemungkaran ni kalau tengok, kena ubah, kena larang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun kita sendiri pun tak mampu lagi nak tinggalkan kejahatan, bila tengok, kita kena larang. Contoh, satu orang tu nak mencuri di rumah orang.
Sallallahu Alaihi Muhammad. Dia pergi cari tangga, dah sandak tangga dah. Sallallahu Alaihi Muhammad. Mungkin dah galah apa ni tali dah nak naik rumah orang tu. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tiba-tiba tengok satu orang lain pula dah letak tangga juga, bawa tali juga, nak naik juga rumah orang tu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak buat apa ni? Hang nak buat apa? Tak, hang nak buat apa? Kawan tu kata, aku nak mencuri. Tak boleh mencuri, berdosa. Kawan tu, hang mencuri tak berdosa? Berdosa lah. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi kalau dia mencuri, Sallallahu Alaihi Muhammad, dah berdosa, dia tak larang kawan tu mencuri, dapat 2 dosa. Maksudnya Sallallahu Alaihi Muhammad, hak kawan nak curi tu, nak curi dah. Tengok kawan tu nak mencuri, dia kena larang kawan tu, jangan mencuri, berdosa. Kawan tu mungkin terkejut, lah hang tak dosa kan? Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini maknanya sekalipun kita masih belum dapat meninggalkan kejahatan, wajib mencegah kejahatan. Sekalipun kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masih belum dapat melakukan kebaikan tu, tapi tetap kita kena sampaikan ilmu yang masih belum buat tu. Contoh, kita ni main mengaji. Habis mengaji, esok, lusa, jumpa dengan kawan. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kawan ni, dia cerita hai-hai dia, masalah-masalah dia. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kita ada ilmu ni, tapi kita tak amal lagi. Kemarin aku pergi mengaji, elok sangatlah. Masalah hang ni, Tok Guru kata kemarin, kalau baca surah ni, insya-Allah selesai. Kalau buat amalan ni, baca doa ni, insya-Allah makbul. Sedangkan kita tak amal lagi pun. Faham tu? Jadi benda yang baik, sekalipun kita masih belum mengamalkan, kita kena menyampaikan. Dan Nabi sebutlah sebuah hadis yang lain, falyuballighu syahidul ghaib, maka orang yang hadir di majlis ilmu kena sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab mungkin orang yang tidak hadir lebih faham daripada kita yang hadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita, bila Tok Guru mengajar, kita faham manggu. Bila kita balik, jumpa kawan, hampir mengaji dah kemarin. Tak pergi pula. Ni aku nak abang kahang ni. Tok Guru cerita ni, Sallallahu Alaihi Muhammad. Kita pun cerita. Kita faham sangat ni lah. Tapi dia faham macam ni. Allah. Dia faham sampai dalam hati dia. Pasal dia lebih faham. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita cerita satu perkara kat dia, dah keluar air mata dah, dia faham. Terlebih daripada yang kita faham. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia mendorong kita untuk mengamalkan lebih daripada yang kita faham. Sakat yang kita faham tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu lebih ilmu, subhanallah. Tapi dah hati kita, masalah sayyidina Muhammad, kita kena azam, aku nak amalkan walaupun sekali dalam hidup. Jadi subhanallah, jadi bila dengar macam tu rasa lega sikit, alhamdulillah. Jadi mungkin kita tak boleh nak amal banyak kali, tapi cukup kalau benda tu benar sekali, kita amalkan, dah melepaskan daripada kesalahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali perkara tu benar wajib. Kena wajib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hal tu kena mengamal secara istiqamah dan konsisten. Jangan faham, jangan salah faham lah. Bila saya kata amal seumur hidup sekali, balik-balik rumah mayang zuhur sekali ya. Lepas tu pasal apa? Tak mayang dah. Dan ustaz kata mayang sekali ya. Oh, jenuh saya kalau macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya benda wajib, hal tu tak ada. Hal tu tak ada. Tak termasuk dalam perbahasan kita. Hal tu kalau dah selagi mana kita ditaklifkan dengan satu amalan yang wajib,
Itu sampai mati. Selagi mana kita ada kuasa, ada pembantu kena wajib. Ini maknanya benda-benda yang tak termasuk dalam perkara-perkara wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lain halnya dengan mereka yang menyeru pada jalan Allah serta selalu berintrospeksi diri dan beribadah kepada Allah semaksimal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mungkin, maka pintu sukses di dunia dan di akhirat telah berada di depannya. Bagaimanapun, orang yang berilmu tapi tidak beramal adalah lebih baik. Orang yang berilmu tapi tidak beramal adalah lebih baik dan lebih terpuji daripada orang yang tidak beramal dan tidak berilmu sama sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ini sekalipun ia mungkin benar dalam perkataannya bahawa kitab sudah banyak, tapi ia telah keliru mengatakan bahawa tidak ada gunanya lagi menyusun kitab pada masa kini, kerana sudah menjadi watak manusia yang cenderung pada hal-hal yang baru. Allah pun telah menganjurkan pada para ulama agar mampu beradaptasi terhadap masyarakat yang hidup pada zamannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang ni mungkin kita kata benar dalam perkataannya, tapi sebenarnya tidak. Contoh, dimisalkan di sini, siapa yang ada ilmu tak menulis, kitab banyak dah. Jadi maknanya seolah macam jawapan itu betul, sebenarnya tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karya tulis dapat mencapai tempat-tempat yang jauh dan manfaatnya dapat selalu dirasakan walaupun si penulis sudah wafat. Itulah yang kita kata ulama-ulama yang menulis, dari penulisan ni sekalipun pengarangnya sudah mati, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manfaatnya tetap hidup di tengah masyarakat. Sebagai contoh, kitab yang kita baca ni, kitab Risalah Mu'awanah ni disusun oleh Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun dia dah wafat, dia telah mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manfaatnya tetap sampai pada kita pada hari ini. Bahkan diterjemah pula dalam pelbagai bahasa dan dibacakan di seluruh alam semesta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dengan karya tulis itu, ia memperoleh keutamaan sebagai seorang penyebar ilmu dan akan dicatat dalam kuburnya sebagai muallim yang menyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man an'asha lisanahu haqqan yu'malu bihi min ba'dihi ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah." Barang siapa mempergunakan lidahnya untuk menyampaikan kebenaran dan kebenaran itu sentiasa diamalkan oleh orang lain sepeninggalannya, maka ia akan mendapat pahala yang mengalir terus-menerus sampai hari kiamat. Buku ini saya namakan Risalatul Mu'awanah wal Muzaharah wal Mu'azarah, untuk kaum muslimin yang ingin menempuh jalan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka saya mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar buku ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberikan keikhlasan dalam penulisan ini. Jadi kita baru habis zakat tu tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang disebut dengan muqaddimah kitab Risalah Mu'awanah. Hari ini kita masuk sikit perbahasan tentang kitab. Kita masuk kepada tajuk keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wahai saudaraku, hendaklah anda selalu memperkuat dan memperbaiki keyakinan anda, kerana bila keyakinan itu sudah kukuh dan telah menguasai hatimu, maka segala sesuatu yang gaib tiba-tiba dapat terlihat dengan jelas, seperti mana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, jika terbuka tirai mata hatiku, maka keyakinan tetap tidak akan bertambah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa makna yakin? Yakin ni ialah satu ibarat daripada
kuatnya iman. Yang pertama sekali, iman ni dia bertambah dan berkurang. Ada masa iman kita bertambah, ada masa iman kita berkurang. Tapi kalau para malaikat, iman mereka itu konsisten, naik pun tidak, turun pun tidak, stabil. Iman para malaikat stabil, naik pun tidak, turun pun tidak. Kalau iman Rasul-Rasul, Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, iman mereka sentiasa bertambah, tidak berkurang. Kalau kita, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Waktu bertambah, 5 waktu sehari semalam tak tinggal. Waktu kurang, salah Sayyidina Muhammad nak pergi satu waktu pun susah. Itu iman. Dan kita harap iman ni jangan jadi berkurang. Macam mana nak buat tak bagi iman menurun? Kita harap iman kita ni duk naik, tak turun-turun. Macam mana nak buat supaya iman kita tu tak menurun? Cari satu amalan, nilai daripada yang wajib. Cari satu amalan yang kita buat secara istiqamah, yang kita tak tinggal. Kalau kita tinggal, kita qada. Contoh, amalan yang kita pilih untuk kita tak tinggal ialah semayang sunat tahajud. Maka setiap malam kita bangun tahajud. Setiap malam kita bangun tahajud. Kalau kita tertinggal satu malam, kita akan qada. Lepas mayang subuh, tak kira lah sama ada matahari dah naik ataupun matahari belum naik, kita akan qada. Mungkin kita qada sebelum gelincir matahari ke, ataupun kita qada selepas gelincir matahari ke. Yang penting kita qada. Jadi amalan itu menjadikan iman kita tidak turun, dia akan konsisten. Carilah apa-apa amalan yang kita sayang. Kalau kita tinggal, kita akan qada. Itu menyumbang kepada iman kita tidak menurun. Baik. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iman kita akan bertambah. Kalau dia tak turun, dia stabil, bahkan dia dah naik. Jadi kita harap sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita mati sewaktu iman kita tengah bertambah. Kita harap kita tak mati sewaktu iman kita tengah turun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu iman. Dan iman ni, subhanallah, kalau dia kuat, dia panggil yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia kuat, dia panggil yakin. Itulah tajuk hari ini, dia panggil yakin. Yakin ni ialah satu ibarat, satu perkataan yang didatangkan untuk memberitahu terhadap satu makna yang dipanggil kuatnya iman. Jadi orang bila kata-kata dia tu yakin, berarti dia tu iman kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya, satu orang saya jumpa, bismillahirrahmanirrahim, orang ni kadang-kadang kita dapat keyakinan dengan sebab berkat guru. Satu masa ada satu orang murid kepada Pak Sumit, selama sebut nama. Pak Sumit dulu tak ramai orang yang sebelum dia pada ni, orang tak kenal dia seperti orang kenal hari ni. Sekalipun dia mati, dah telah mati, tapi masih meniti nama dia di lidah-lidah dan di mulut-mulut orang. Awal-awal dia, murid dia tak ramai. Ada satu orang murid dia yang mendapat didikan dia pertama daripada dia, sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah ni, lepas tu nak didik dia. Lepas tu kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lepas tu kata ni Hashim, Pak
Pak Su dia jual, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia duk jual ketika tu, dia jual madu. Madu yang Pak Su ada tu sekerat, botol besar, sekerat. Kata Pak Su, masalah sayyidina Muhammad, Hashim pergi jual, masalah ada sayyidina Muhammad pergi jual madu ni RM1,000. Lepas tu ambil 600, Hashim ambil 400. Madu botol besar, tapi separuh dijual 1,000. Lepas tu nak ambil 600, Hashim ambil 400. Tapi oleh kerana perintah ni perintah guru Sayyidina Sayyidina Muhammad, betul yang murid ni Sayyidina Sayyidina Muhammad bawa balik, tu fikir macam mana aku nak buat, nak jual 1,000 ni. Ada kau nak beli, ada kau nak beli separuh botol tu 1,000, mana nak beli, ada kau nak beli. Tapi oleh kerana betul ni Sayyidina Sayyidina Muhammad balik rumah terfikir, oh nampak macam mana dia cari botol minyak wangi. Lepas tu dia boh Sayyidina Sayyidina Muhammad boh elok habis cukup 10 botol Sayyidina Sayyidina Muhammad. Lepas tu pula dia tulis nombor telefon dia, nama dia, Sayyidina Sayyidina Muhammad lekat di botol tu. Tu pergi jual. Di mana? Tumpang orang duk menjual. Kalau orang ceramah, kalau orang kuliah, ada orang buka meja, dia pergi tumpang. Bila nak tumpang sekaki, nak tolong jual 10 botol. 10 botol tu, sebotol tu jual 100. Allah satu ya. Jual 100 Sayyidina Sayyidina Muhammad. Setiap kali orang keluar daripada masjid, lepas pada pengajian, orang berhenti tengok barangan orang lain, orang tengok ni apa dia ni? Ni madu. Berapa ni? 100. Takkan 100 ikut. Orang tu pergi. Bila orang keluar tanya pula, ni berapa? 100. Takkan 100 ikut. Mahal sangat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, seorang pun tak beli. Hari yang lepas tu, masalah satu orang tu keluar. Berapa ni? Ni apa dia? Madu. Berapa? 100. Oh 100 lah. Saya satu. Senang kau tu boleh ambil satu. Dia bagi 100, masalah Sayyidina Muhammad, dia ambil sebotol. Seminggu lepas tu dia telefon, nombor ada. Dia kata ada lagi madu hari tu Sayyidina Sayyidina Muhammad. Ada. Sendok semua. Akhirnya orang tu mai Sayyidina Sayyidina Muhammad beli 10 botol. Waktu nak balik, lepas dah bagi duit, anak murid Pak Sumit nak tanya macam mana nak beli semua pula. Dia abang dia penyakit apa tak tahu, dia makan sebotol tu penyakit dia berkurang, kesan tu nak ambil pula tu. Akhirnya 1,000 dia dapat, 600 bagi kat Pak Sumit, 400 dia ambil kat dia. Faham tak? Pak Su nak ajak yakin. Faham tak? Pak Su nak ajak yakin, tu bertambah yakin dia. Kalau semata-mata hak mengajak macam ni, tak praktik, tak faham. Bila mana duduk dalam situasi, siapa tahu tu nak keluar rezeki no. Faham? Okey. Bertambah ada iman, tambah. Lepas tu Pak Su kata, Hashim pergi Singapura. Pak Su nak pergi buat apa? Pak Su Singapura. Pergilah, kata Pak Su. Pak Su, takkan motor ni nak sampai kat waktu tu motor Honda Fame. Ingat nama Honda Fame Sayyidina Muhammad. Takkan nak pergi Pak Su dengan ni Honda Fame yang ni. Pergi, kata Pak Su. Baik Pak Su, pasport tak ada. Pergi. Akhirnya pergi. Alasan tak ada. Pak Su kata pergi naik Honda Fame. Daripada Kedah tu, Singapura. Masuk. Sampai boleh masuk Singapura, Sayyidina Muhammad. Lepas tu hari ni, subhanallah, dia dah datuk dah. Anak murid Pak Sumit ni. Dah jutawan dah, Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia sebut,
Dia kata, macam mana saya tak faham. Bila pergi Singapura lah, bukan dia boleh masuk mudah, dia ada immigration, dia kena nak lepas immigration tu pun puas. Tapi dia heran macam mana dia boleh pergi balik. Faham tak? Dia boleh pergi balik, lalu immigration juga, balik immigration juga. Macam mana dia boleh pergi? Tu nak bak kata yakin. Kadang-kadang kita dapat yakin dengan berkat guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan didikan guru, dengan tarbiyah guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa dia cerita, lepas tu kaya sikit. Lepas tu daripada motor tu boleh beli kereta kaya sikit. Naik kereta. Naik kereta tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Kedah main Perak. Lesen tak ada. Road tax tak ada. Jalan. Tengok-tengok polis. Tak berani pergi lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya tunggu polis. Selesai roadblock. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tengah-tengah duk tunggu polis angkat roadblock tu. Ada orang je manggih sebarang jalan. Anak kecil lagi. Ayah nak makan manggih. Seluk poket. Ish, tak ada duit ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak apalah, nanti kita belilah. Anak tu menangis. Nak manggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Seluk poket banyak kali. Tak ada duit ni. Memang duit itu sallallahu alaihi Muhammad cukup-cukup dah beli buh minyak, pergi balik ya. Nak beli apa tak ada. Anak tu nangis sampai tertidur. Selesai. Dah lama tunggu sejam 2 jam. Sayyidina Muhammad, polis pun dah angkat roadblock, jalan masuk waktu asar. Depan tu ada masjid. Sayyidina Muhammad nak bayar asar. Turun kereta, masuk dalam masjid, ambil wudu. Tengok dalam masjid satu orang duduk dalam masjid, duduk pegang tasbih, baju koyak rabak. Sayyidina Muhammad baju koyak rabak. Tiba dalam hati, sambil-sambil dia buat turun tangan baju tak mayang. Kesianlah kat dia ni, macam ni tu. Koyak rabak baju dia. Sayyidina Muhammad. Bila kesian tu, suruh pakai, nak bagi. Seluk pakai, ada duit RM10. Loh, main mana tadi tak ada? Sayyidina Muhammad. Hanya, ya kan, ada. Tadi seluk pakai, tak ada. Ni menjana boleh ada. Dia pun seluk pakai Sayyidina Muhammad nak bagi kat kawan tu. Kawan ni Sayyidina Muhammad, bila dihulur duit kat dia, dia langgut-langgut macam tu, dia kata tak ada duit pun nak bagi. Terkejut ni hamba Allah ni, dia bagi juga. Tak ada duit pun nak bagi. Sayyidina Muhammad, kalau tak salah ingat, dia balik cerita kat Muslimik kata, itulah Nabi Allah Khidir. Faham tak? Makna yang subhanallah Sayyidina Muhammad, kadang-kadang yakin ni dia main dengan didikan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai yakin tu memang mengukuh dalam hati. Sebab itu kata musannif, wahai saudaraku, hendaklah engkau selalu memperkuat dan memperbaiki keyakinan anda. Yakin ni hendaklah kita selalu memperkuat dan memperbaiki keyakinan kita pada Allah. Tak ada duit, jangan bergantung ke orang, bergantung pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selagi mana Tuhan tak bagi, selama itulah maya hajab doa, maya hajab doa, maya hajab doa. Lepas tu sesaat Tuhan bagi, kita akan terpana. Allahu Akbar, subhanallah, betul Tuhan. Ada seorang kawan saya waktu ngaji di Mesir. Dia ni waktu tu nak plan hayat atau berapa tau. Dia usaha balik daripada Mesir, bawa anak bini, seorang anak dia balik ke Malaysia nak mengundi.
Habis mengundi, tak ada duit nak pergi Mesir lah. Sedangkan nak periksa di Mesir tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumpa dengan seorang tok guru. Macam mana saya nak buat, saya nak pergi Mesir ni? Kata tok guru, hang baca Yasin setiap pagi 40 hari, 40 kali. Baca Yasin daripada pagi habis 40 kali setiap hari. Kata tok guru, buat seminggu. Akhirnya baca, tak tahulah berapa jam, baca Yasin 40 kali. Baca. Habis baca. Masuk hari yang keberapa, tak ada sampai seminggu, orang bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak bagi sedikit ni sedekah nah. Tumai pula nak bagi sikit sedekah nah. Akhirnya Salah Sayyidina Muhammad, duit yang terkumpul tu dia boleh pergi Mesir, 3 beranak, boleh duduk sana sebulan lagi. Duduk sana 6 bulan lagi. Tu katakan Tuhan bagi ilmu tu. Kalau kita buat, kita yakin demai tu. Yakin. Sebab Yasin ni, Yasin 5 quri aslahu. Yasin mengikut apa yang kita niatkan. Allahumma salli ala sayyidina. InsyaAllah tak ada perkara yang kita minta kat Tuhan, kalau kita yakin dia tak bagi, dia pasti akan bagi. Kecuali masalah sayyidina kita buat kita tak yakin. Contoh, saya dapat tu ilmu daripada guru saya. Ini kaedah dan cara kita nak mengucup Hajar Aswad. Kalau kita pergi buat umrah, kita nak kucup Hajar Aswad. Kaedah dia, bismillahirrahmanirrahim, semayang betul dengan Hajar Aswad, mayang hajat. Semayang berbetulan betul dengan Hajar Aswad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad, lepas baca Fatihah. Lepas bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangkit terus pergi. Jangan bertangguh-tangguh, bangkit terus pergi. Waktu nak amal, rasa ish betul ya. Tapi bila mana kita beramal, betul. Sebab yakin. Sebab yang menceritakan ni guru kita. Kalau kita sendiri tak mempercayai guru kita, habis ya, anak murid apa? Pengalaman saya, waktu tu saya pergi Mekah dengan almarhum orang tua saya, ayah. Dalam duk di Mekah tu, dia kata, ayah nak pergi kucup Hajar Aswad lah. Jom. Bila dia minta nak kucup Hajar Aswad tu, saya pun buat macam Tok Guru suruh. Tak ada Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dia main, nak ini tak jadi, nak ini tak jadi. Jadi waktu tu saya pun nak semayang, ayah saya pun nak semayang, tapi saya kata takut sagi dia habis dulu. Kalau dia habis dulu, saya tak habis lagi. Sebab kaedah kata Tok Guru, lepas bagi salam terus bangkit pi. Saya pun tak semayang, saya tunggu. Bagi dia yang mayang hajat. Habis dah bagi salam mayang hajat tu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Saya pun jom ayah. Jom ayah tu pimpin dia pi tu masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Saya kuat macam tu ya. Tuan-tuan tengok orang buat tu. Tepuk-tepuk ya. Sampai depan tu Aswad, tunduk ayah. Dia pun turut dia kucup lama lah. Kita pun bimbang juga, orang main duk ke belakang. Tapi tak ada orang berkubuk tu, tak ada. Lepas tu boleh buat keluar, alhamdulillah, syukurlah ya Allah, boleh mengamalkan ilmu hak Tok Guru bagi. Baik, maknanya kalau yakin dapat, tak yakin tak ada. Ada seorang tu pingan saya, tu karomah, tu keajaiban Mekah. Saya suruh semayang betul dengan saudara saya Muhammad dengan Hajar Aswad, tapi dia terlajak pandai pergi semayang dalam Hijr Ismail, hak lengkung tu lagi dahsyat, lagi makbul doa. Saudara saya orang perempuan 2 orang. Lepas semayang, saudara saya Muhammad langsung bangkit. Betul faham tak?
Nak kono tu, nak pusing 7 lagi tu. Nak sampai Hajar Aswad. Tapi 6 langkah sahaja sampai di Hajar Aswad. Tak kata apa. Sampai ke Hajar Aswad tu dia panggil Tuhan ajak yakin. Allahu Akbar, subhanallah wa sallallahu. Jadi subhanallah ni yang disebutkan dengan yakin Tuhan memberi kepada ahli dia. Untuk Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad menambah dan memperkuatkan iman kita. Maka subhanallah, maka kata musannif, hendaklah anda selalu memperkuat dan memperbaiki keyakinan anda. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kerana bila keyakinan itu sudah kukuh dan telah menguasai hatimu, maka segala sesuatu yang gaib tiba-tiba dapat terlihat dengan jelas. Seperti dikata oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jika terbuka tirai mata hatiku, maka keyakinan tetap tidak akan berubah. Pasal apa? Sebabnya masalah Sayyidina Muhammad, sebab keyakinan bila mana dah sempurna, jadi sekalipun terbuka tirai gaib, tak bertambah yakin lagi dah. Sebab yakin dah lengkap dan sempurna dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya nak menyebut tentang program yang bakal diadakan iaitu di Dewan Orkid PKPS Shah Alam, iaitu Bicara Ramadan yang akan kita bersama dengan Ustaz Wadi, Ustaz Zuhairi, masalah sinar insya-Allah. Jadi saya jemput pada semua untuk sama-sama kita bersama dengan program ni insya-Allah, masalah sinar Muhammad, iaitu Bicara Ramadan, program masalah sinar Muhammad, beli meja untuk bersama-sama kita membeli sambil kita menderma insya-Allah untuk menyiapkan asrama di pondok darsa di Kuala Negang sana insya-Allah. Jadi masalah sinama sambil-sambil kita menderma, kita berhimpun untuk berbicara, mendengar, menambah pengetahuan dan memperbaharui iman dan keyakinan kita sebelum kita masuk ke Ramadan Al-Mubarak yang akan datang insya-Allah. Semua saya jemput insya-Allah biiznillah. Yang kedua di sini masalah Sayyidina Muhammad ada satu program, iaitu program masalah Sayyidina Muhammad, pembelian dipanggil apa Kak ni? Apa ni? Golba. Golba ni nilainya adalah 399 masalah Sayyidina Muhammad, dan tuan membeli dan juga menderma untuk pembangunan pondok juga masalah Sayyidina Muhammad. Dia punya masalah Sayyidina Muhammad, nilai dia ialah 1 gram. 1 gram masalah Sayyidina Muhammad, 1 gram 1 gram lebih 399. Jadi emas ni ialah emas solid, emas lah, bukan 39 emas 999, bukan 9 apa tu gitu 916 lah. Jadi insya-Allah, jadi ini pun tujuan untuk membangunkan pondok juga insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk membeli dan membuat kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. على سيدنا محمد. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.